Alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama lagi hadis 732. Ini bab ke-83. Sebelum ini kita telah bincangkan bab 82 dengan panjang lebar lah. Daripada sini bab ini bermula. Lepas ni 2-3 bab selepas ni lebih kurang berkenaan dengan perkara yang sama. Jadi perlu diperjelaskan terlebih dahulu secara ringkas tentang bab yang ni, yang pertama dalam nota ni lah. Sebab ada kaitan dan dia bab-bab selepas ni bermula dengan bab ni lah, bab ke-82. Bab ke-82 kewajipan bertakbir ketika memulai solat. Kewajipan bertakbir maksudnya takbiratul ihram. Mula-mula nak solat tu kita Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, kewajiban bertakbir ketika memulai solat. Ketika memulakan solat. Dia start situ. Dan kita telah bincang panjang di sini. Tengoklah berapa muka surat ni. Daripada 1235 sampai sini. Banyak rupanya sudah baca semua ya. Sampai 1245. Banyaklah, panjang. Itu telah kita bincangkan sebelum ini. Jadi bab 83 ni masih lagi berkenaan dengan angkat tangan. Kewajipan bertakbiratul ihram ketika memulai salat. Takbiratul ihram tu ucapkan Allahu Akbar. Itu mengikut Imam Bukhari wajib. Pendapat-pendapat lain telah kita bincangkan sebelum ni. Sila lihat di dalam nota ni lah. Tapi bagi Imam Bukhari ia adalah wajib. Ucapan tu, bukan angkat tangan. Bukan angkat tangan. Tetapi ada kan angkat tangan tu. Angkat tangan tu apa hukum je. Lepas tu Imam Bukhari akan buat bab. Sampai ke mana nak angkat. Sini, sini, sini. Atau lebih lagi ke macam mana. Dia ada bab yang berasingan. Tapi berkenaan dengan angkat tangan. Seterusnya angkat tangan ni dalam solat tu ketika takbiratul ihram sahaja ke? Atau ada lagi pada tempat-tempat yang lain. Dia akan adakan bab yang berasingan. Tetapi angkat tangan ni bermula dengan takbiratul ihram. Mula-mula ni. Bab 82 tadi. Di situ kita dah bincangkan. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat sahaja. Macam-macam di situ. Hari ini insya-Allah kita akan bincangkan bab 83. Terlebih dahulu saya baca lah. Kemudian baru kita bincangkan insya-Allah. Bab raf'il yadain fi at-takbiratil ula ma'al iftitah sawa'an. Bab 83 mengangkat kedua belah tangan pada takbir pertama. Takbir pertama itu maksudnya takbiratul ihram. Bersamaan dengan memulakan salat. Bersamaan dengan permulaan salat. Jadi angkat tangan tu bila? Sekali. Dengan kita memulakan salat. Dengan apa? Dengan ucapkan Allahu Akbar. Jadi sekali. Allahu Akbar. Sekali, serentak. Nanti kita akan bincangkan dengan lebih detail lagi. Atau angkat tangan dahulu. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Allahu Akbar dulu. Macam mana? Bagi Imam Bukhari, mana yang terbaik? Sebab kita tengok orang angkat tangan ni kan macam-macam kan. Jadi, di mana puncanya, asasnya? Kalau kita perhatikan, dia ada di dalam hadis-hadis. Ada di dalam hadis-hadis. Kita ada nota di sini, 1605 ya. 1605. Maksudnya ialah mengangkat kedua belah tangan ketika bertakbiratul ihram itu adalah serentak atau bersama-sama dengan permulaan ucapan takbiratul ihram itu sendiri. Jadi masa mana nak angkat tangan itu ketika mula-mula lah. Ketika mula-mula mengucapkan takbiratul ihram. Ketika mula-mula. Jangan dahulu, jangan kemudian. Serentak. Cuba tengok sini. Allahu Akbar. Gitu.
atau Allahu Akbar. Sekali tu angkat tu. Angkat tu, jangan angkat dulu. Lepas tu baru takbir. Atau takbir dulu. Ucap dulu, lepas tu baru angkat. Serentak. Ini maksud Imam Bukhari. Tidak sebelumnya dan tidak juga selepasnya. Takdir perkataan sawa'an di dalam tajuk bab. Ini kan kalau kita tengok ni. Raf'il yadain fi takbiratil ula ma'al iftitahi sawa'an. Apa makna sawa'an? Jadi angkat kedua belah tangan ketika takbir yang pertama tu, maksudnya takbiratul ihram bersama, serentak dengan permulaan ucapan takbir itu. Sawa'an, sama-sama. Maknanya serentak. Jadi takdir sawa'an. Sawa'an itu apa maknanya? Kalau kita tengok di dalam syarah Sahih Bukhari ini, maksudnya ay hala kauni raf'il yadain ma'al iftitah mutasawiyain. Itu maksud. Kalau dalam bahasa Arab begitulah. Maksudnya dalam keadaan mengangkat kedua belah tangan itu di samping atau serentak dengan memulakan solat sama-sama. Gitu. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab. Kata Syah Waliullah. Berhubung dengan tajuk bab ini, ada kata-kata Syah Waliullah. Seperti biasalah, kita maklum dah, saya dah tunjuk dah sebelum ni berapa kali dah. Kalau Syah Waliullah tu dia ada kitabnya Al-Abwa' wa Tarajim. Itulah, di situlah orang ambil di situ. Maksud Imam Bukhari mengadakan tajuk bab ini ialah untuk menyatakan mengangkat kedua belah tangan ketika bertakbiratul ihram itu adalah serentak dan bersama-sama dengan permulaan mengucapkan takbiratul ihram. Tidak terlebih dahulu daripadanya dan tidak juga terkemudian daripadanya. Jadi Allahu Akbar, letak. Bukan letak dah, baru tak habis lagi. Atau sebaliknya. Betul-betul sama. Mula, hujung pun sama. Dengan ra, akbar. Hukum mengangkat kedua belah tangan ketika bertakbiratul ihram itu adalah sunat di sisi jumhur ulama. Takbiratul ihram tu wajib. Walaupun kita dah bincang dah, ada yang kata sunat, tapi yang kuatnya wajib. Angkat tangan itu sunat. Tak angkat pun tak apa. Allahu Akbar. Tu. Boleh. Sah. Tapi di sana ada perbincangan lagi lah. Ada perbincangan. Ada yang kata sampai fardu. Tak sah semaya kalau tak angkat. Jadi untuk meraih pendapat tu, walaupun kita pegang, katakanlah kita faham sunat, angkatlah juga. Gitu. Kena jagalah pendapat tu. Tapi kalau tak angkat pun, solat itu sah. Sah. Itu kata Syah Waliullah. Dengan mengadakan tajuk bab ini, Imam Bukhari mahu mengisyaratkan kepada dua masalah khilafiyah yang masyhur di kalangan ulama. Cuba tengok. Imam Bukhari dia buat tajuk gitu lah. Tapi bila kita bahas, pergi dalam, dalam. Jauh pergi. Sebenarnya dia nak isyarat kepada dua masalah khilafiyah. Masalah khilaf di kalangan ulama. Pertama, berkenaan dengan masalah mengangkat kedua belah tangan ketika memulakan salat. Beliau telah mengisyaratkan kepadanya menerusi bahagian pertama tajuk bab, iaitu raf'il yadain fit takbiratil ula. Mengangkat kedua belah tangan pada takbir yang pertama. Maksudnya takbiratul ihram lah. Bila kita belajar Sahih Bukhari kan, kita bertemu dengan tajuk ni, kita sepatutnya kena bagi. Tajuk ni ada berapa bahagian dia? Kalau kita nak analisa lah. Gitu caranya. Dia tidak seperti kitab-kitab lain. Kadang-kadang kita tak itu sangat lah. Tak perlu mendalami sangat. Tapi kalau Bukhari jangan. Tajuk dalam kitab-kitab hadis ini yang paling susah, yang paling bermakna, Sahih Bukhari. Susah pun dia, tapi paling bermakna. Sehingga nak faham tu 2-3 muka surat kena bincang. 2-3 muka surat, kadang-kadang 10 muka surat, tak habis lagi. Situlah orang faham. Allah. Jadi sini kalau kita tajuk ni kita bagi kepada dua. Sini satu,
Satu masalah. Yang kedua, ma'aliftitah sawa'an. Ini bahagian yang kedua. Melalui bahagian pertama yang tadi, dia nak cerita apa? Melalui bahagian yang kedua, dia nak cerita apa? Gitu. Ringkasnya, pendek, tapi cukup bermakna. Pertama, berkenaan dengan masalah mengangkat kedua belah tangan ketika memulakan salat. Beliau telah mengisyaratkan kepadanya menerusi bahagian pertama tajuk bab. Tadi itu tajuk bab lah tu, iaitu raf'il yadain fit takbiratil. Walaupun mengangkat tangan ketika memulakan salat itu menurut jumhur ulama adalah suatu yang diijma' tentang ia memang disyariatkan, yakni masyru'iyahnya, tentang masyru'iyahnya. Kalau dalam bahasa Arab kita kata begitulah. Namun masih terdapat khilaf di kalangan ulama tentang hukumnya. Dari segi disyariatkan itu memang semua terima, ijma'. Angkat tangan tu ada, semua terima, ijma'. Cuma hukum dia menurut jumhur ulama suatu yang diijma'kan, namun masih terdapat khilaf tentang hukum. Apa hukumnya? Wajib ke? Fardu ke? Sunat ke? Harus ke? Macam mana? Ibnul Munzir dan lain-lain adalah tokoh ulama yang telah menukilkan ia adalah salah satu perkara yang diijma'kan. Ini termasuk dalam perkara ijma' juga. Walaupun ada lah, tapi sikit-sikit lah. Kalau kata ijma' tu banyak, begitulah. Ada yang tidak setuju, tak apalah itu tu. Tapi secara umumnya begitu. Bukan Ibnul Munzir sahaja yang sebut begitu. Imam Nawawi dan lain-lain pun sebut. Jumhur ulama berpendapat, ini dari segi hukum, dari segi hukum. Terima dah ada tu. Tapi hukumnya berbeza-beza pada pandangan masing-masing. Jumhur ulama berpendapat mengangkat tangan ketika memulakan solat itu sunat hukumnya. Seperti Syah Waliullah kata tadi, sunat. Itu jumhur ulama. Bermakna Imam Bukhari ini sependapatlah dengan jumhur ulama. Dia tidak menyalahi jumhur ulama dalam masalah ni. Dia nak cerita tu. Sementara Ibnu Hazm dan sekumpulan ulama pula berpendapat ia adalah fardu. Mana sembahyang tak sah, seperti tak baca Fatihah lah. Al-Humaidi ni guru Imam Bukhari. Hadis mula-mula sekali dalam Sahih Bukhari, Al-Humaidi, Imam Bukhari ambil daripada dia. Daud Al-Zahiri, Ibnu Khuzaimah, pengarang Sahih Ibnu Khuzaimah, Ahmad bin Sayyar Al-Barwazi dan lain-lain pula dinukilkan berpendapat ia wajib. Jadi ada yang kata fardu, ada yang kata wajib. Lain. Fardu dengan wajib ni lain. Wajib ni rendah sikit daripada fardu. Fardu tu yang menepati rukun, menepati rukun sama dengan rukun lah. Kalau wajib ni tidak sampai ke peringkat tu. Kata Ibnu Abdul Bar, semua orang yang dinukilkan berpendapat wajib itu tidak mengatakan sembahyang tidak sah tanpanya. Mana-mana yang kata wajib tu, kalau kita tidak buatlah begitu, sah. Tidaklah sampai kata tak sah. Tapi yang kata fardu tu memang tak sah. Memang tak sah. Walaupun jumhur ulama mengatakan sunat. Sunat. Maknanya kalau buat boleh pahala, kalau tak buat tak berdosa. Gitulah sunat tu. Boleh pahala. Dapat sunnah. Sunnah Nabi-nya begitulah. Angkat tangan. Kecuali apa yang diriwayatkan daripada Al-Auza'i dan Humaidi. Mana mereka berdua ni kata sahabat tak sah sembahyang. Sampai tak sah sembahyang. Tapi yang lain-lain tu yang kata wajib tu tidaklah sampai begitu. Dan itu adalah pendapat yang ganjil dan salah. Ini mengikut Ibnu Abdul Bar. Mengikut Ibnu Abdul Bar. Jadi dia kata begitulah. Mengikut Ibnu Abdul Bar. Jadi yang berpendapat kata sampai tak sah sembahyang tu, itu pendapat yang ganjil dan salah kira-kiranya. Cuma kalau sah, jadi apa makna wajibnya? Berdosa lah kalau tak buat. Berdosa. Tapi sembahyang sah. Lain. Sembahyang ni kadang-kadang ada yang berdosa kalau kita buat. Atau kita tak buat. Tapi sembahyang sah. Seperti sembahyang pakai kain curi lah. Sembahyang sah, tapi berdosa. Gitu. Berdosa. Sama juga ni pun macam tu.
Tapi tidaklah sampai solat itu tidak sah. Tapi bagi orang yang mengatakan fardu, ia memang tak sah. Memang tak sah langsung. Ada juga yang berpendapat ia elok sahaja, mustahab. Comel kalau buat comel, cantik. Itulah pendapat ramai ulama Malikiyah. Ulama-ulama yang mengikut mazhab Malik, tokoh-tokoh dalam mazhab Malik, kata begitulah. Mustahab. Mustahab ni rendah lagi daripada sunat. Sunat tu lebih tinggi lagi kedudukannya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Baji. Al-Baji ni salah seorang pensyarah kepada Muwatta Imam Malik. Namanya Al-Muntaqa. Al-Baji. Al-Lakhmi bahkan menukil bahawa itu adalah salah satu pendapat Malik sendiri. Pendapat Imam Malik sendiri adalah mustahab. Angkat tangan itu. Bukan takbir. Takbir lain. Ucap tu, takbir tu. Itu yang kita bincang sebelum ni. Takbiratul ihram tu. Itu bagi Imam Bukhari, dia kata wajib. Dan kebanyakan ulama mengatakan. Jadi ini, kata Al-Lakhmi, ini tokoh-tokoh dalam mazhab Malik. Begitulah. Kalau kita belajar hadis kan, dalam syarah dia tu kita akan bertemu dengan ulama berbagai-bagai aliran. Kita bukan belajar fiqh Syafi'i ni. Kita belajar seorang tokoh yang kitabnya menjadi rujukan semua pihak. Imam Bukhari. Orang mazhab Malik pun ada syarah kitab dia. Bukhari ni. Iaitu Ibnu Battal. Syarah Ibnu. Itu orang Maliki. Orang Syafi'i pun ada syarah kitab. Hafiz Ibnu Hajar. Itu Syafi'i. Hafiz Ibnu Hajar. Orang Hanafi pun ada syarah juga. Hanafi. Umdatul Qari itu. Al-Aini. Syarah Bukhari. Orang Hanafi. Mazhab Ahmad pun ada. Bahkan terkemudianlah kita kata Syekh Utsaimin di Arab Saudi, ni tokoh Arab Saudi, dia pun ada syarah. Jadi macam-macam ada. Orang yang tak ada mazhab, Nawab Siddiq Hasan Khan, dia pun ada tu. Jadi semua jadi rujukan semua Bukhari. Dengan sebab itu apabila bincang ni semua bincang. Jadi kita boleh ambil pendapat tu, pendapat ni. Semua ni ulama kita. Jangan ingat Syafi'i saja ulama kita. Silap tu. Silap tu. Bahkan saya sebenarnya lah lebih setuju cara perlis. Dia awal lagi. Pak mazhab selalu. Itu pertama. Pak mazhab. Bukan bagi saya zaman sekarang ni, zaman serba maju dah, kita tak ke mana dah pergi. Macam-macam masalah. Yang orang Islam hadapi. Sepatutnya begitu. Sepatutnya begitu. Tak perlu mazhab. Menyempitkan. Susah. Kalau kita letak pak dulu lagi, dah senang. Banyak luar lah. Lepas tu kalau ada lagi di luar daripada empat tu, pendapat dia lebih tepat, lebih sesuai, pakai itu. Dia gitu. Setengah-setengah negeri itu dia Syafi'i gitu. Lepas tu kalau ada perlu lah, baru pergi. Itu pun tak lari daripada empat mazhab. Banyak sebenarnya pak berguna kepada masyarakat di luar daripada empat mazhab. Di luar. Bukan di luar daripada Syafi'i itu. Memang banyak lah tu. Di luar daripada mazhab empat pun banyak lah. Kalau kita tak ambil, ketinggalan. Ketinggalan. Jadi dengan sebab tu bila kita baca kitab Sahih Bukhari, kita akan bertemu macam-macam ulama. Ni Maliki semua ni. Maliki dia. Sebab cerita mazhab dia. Cerita mazhab dia. Ibnu Abdul Bar Maliki. Ni begitu. Al-Baji Maliki. Orang-orang dalam mazhab Malik banyak, bukan sebuah tu yang saya sebut tu, sebuah-sebuah lah yang mewakili, banyak lagi yang lain. Sebab syarah Bukhari lebih 100 buah. Satu-satu tu 20 jilid pun ada. 20 jilid pun ada. Yang dibuat di Pakistan tu dalam bahasa Urdu, banyak, bahasa Arab pun banyak, masuk kalau campur dengan bahasa Urdu lagi banyak lah. Lagi banyak. 30 jilid dah. Tak siap lagi. Tu yang dia mati. Syekhul Hadis yang asal tu mati. Anak murid sambung. Itu bagi saya yang terbaik. Kalau yang ada dalam bahasa Urdu. Kashful Bari. Dalam buat hijrah ni saya banyak rujuk situ juga. Saya banyak rujuk situ. Itu antara yang terbaik lah zaman sekarang. Kalau Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari. Kata Ibnu Al-Arabi di dalam Aridatul Ahwazi. Ini pun Maliki. Mazhab Malik ni.
Aridatul Ahwazi ini syarah kepada Tirmizi, Sunan Tirmizi. Ibnul Arabi, ini anak murid Imam Ghazali. Anak murid Imam Al-Ghazali yang masyhur, Ibnul Arabi. Dia kata para ulama berbeza pendapat tentang mengangkat kedua belah tangan ketika bersalat. Sehingga ada 5 pendapat mereka. Kata dia. Pertama, ia tidak diangkat sama sekali ketika bersalat, termasuk ketika bertakbiratul ihram. Ini benar. Satu. Ada. Kalau kita tengok macam tu, tak usah pelik. Kita belajar dah. Kita belajar dah. Kalau tak belajar, mungkin kita nampak pelik. Terutamanya kalau kita pergi tempat orang ramai kan. Pergi ke Mekah, Madinah tu. Musim haji tu jumpa macam-macam lah. Tak usahlah. Orang kita kata gaduh, nak kata orang jahil. Tempat suci tu. Biar bersih hati. Jangan duk gaduh dah. Jangan duk gaduh. Ini masalah sesak mana pula. Jangan kita lah. Kita pergi dengan niat molek tu. Hati tu jangan mari benda-benda macam tu. Letak. Takut aku tak tahu. Gitu. Aku yang jahil. Tanya-tanya kat dulu. Jangan gaduh nak kata. Tempat-tempat begitu. Sebab ni kalau kita mengaji luas sikit, jumpa. Yang kedua, ia hanya diangkat ketika bertakbiratul ihram sahaja. Inilah pendapat Malik yang masyhur daripada riwayat-riwayat anak buahnya dari kalangan orang-orang Basrah. Kalau anak buah dia Basrah, umumnya boleh katakan mereka nukilkan pendapat Malik, tak ada. Seperti Imam Abu Hanifah juga, hanya sekali saja angkat tangan ini dalam salat. Allahu Akbar, mula-mula. Itu saja. Lepas tu nak rokok, ke bangun daripada rokok, ke mana-mana tak ada. Ini pendapat yang kedua. Yang ketiga, ia diangkat ketika takbiratul ihram dan ketika hendak rukuk. Sahaja. Takbiratul ihram ketika hendak rukuk. 2. Yang keempat, ia diangkat ketika takbiratul ihram, ketika hendak rukuk dan juga ketika bangun. Yang ini mengangkat kepala dari rukuk. Jadi 3 ada. Takbiratul ihram, ketika hendak rukuk, ketika daripada rukuk tu nak iktidal. Sambil-sambil bangun tu, itu angkat tangan. Yang kelima, ketika bangun daripada rakaat kedua solat untuk ke rakaat ketiga. Kalau sembahyang lebih daripada 2 rakaat lah. Kalau sembahyang 2 rakaat tak timbul lah ni, tak ada lah ni. Kalau sembahyang 3 rakaat ke, seperti maghrib, atau 4 rakaat ke, seperti isyak dan lain-lain. Bila bertahiyat tu, selesai tu bangun nak pergi rakaat ketiga tu, Allahu Akbar, akad. Lepas tu baru dakat qiyam, baru baca Fatihah. Namanya ada 4 lah. 4. Yang ni kata ada 40. Selain daripada tempat-tempat yang tersebut sebelum ini, mana yang campur dengan ni 4 lah. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Ibnu Wahab daripada Malik. Pendapat Malik pun ada begini. Itu diriwayatkan oleh muridnya Ibnu Wahab. Maknanya takbiratul ihram ketika nak rukuk, ketika angkat kepala daripada rukuk nak pergi iktidal, dan ketika bangun daripada rakaat yang kedua selepas tahiyat. Dan ini juga sebenarnya adalah pendapat ulama-ulama Syafi'i kemudian, bukan Imam Syafi'i yang bangun daripada rakaat kedua. Imam Syafi'i dalam Al-Um 3 saja. Yang tadilah takbiratul ihram ketika nak rukuk, ketika angkat kepala daripada rukuk, itu saja. Imam Syafi'i sendiri sebut. Tapi orang-orang kemudian, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i terima satu lagi seperti inilah, iaitu nak bangun daripada rakaat kedua setelah bertahiyat, ada angkat tangan. Dan ini pendapat Imam Malik berdasarkan riwayat muridnya Ibnu Wahab, yang kata tadi satu saja Imam Malik angkat ketika takbiratul ihram, itu berdasarkan riwayat Ibnul Qasim di dalam Al-Mudawwanatul Kubra. Dalam Muwatta ada 3 tu ada. Riwayat yang menyebutkan 3 angkat itu ada. Tetapi dalam mazhab Malik ni yang muktamadnya ialah apa yang tersebut di dalam kitab Al-Mudawwanah. Yang tersebut di dalam kitab Al-Mudawwanah. Sebab itu umumnya orang mazhab Malik angkat sekali. Sebab dia pakai Ibnul Qasim tu.
Padahal Ibnu Wahab ni sama seperti Imam Bukhari, sama seperti apa namanya, orang-orang Syafi'i. Kita kena kata gitu, bukan Syafi'i. Syafi'i lain, Syafi'iyah lain. Sebahagian besar daripada Syafi'iyah terima yang keempat tadi. Imam Malik pun berdasarkan riwayat Ibnu Wahab terima keempat-empatnya. Tapi dalam Muwatta ada yang tiga tadi. Tiga. Jadi ada beberapa lah maknanya riwayat daripada Imam Malik. Ada yang kata dia diterima satu saja takbir. Ada yang kata dia diterima tiga. Ada yang kata dia terima empat. Angkat tangan itu dalam solat. Jadi ada macam-macam. Tapi kalau Imam Abu Hanifah memang tak satu yang pendapat dia. Mula-mula saja. Lepas tu tak ada dah. Lepas tu kalau kita tengok nanti kita bincang ni, kita akan bertemulah hadis-hadisnya. Ada macam mana pula? Macam mana Imam Abu Hanifah tak pakai? Dia ada hadis lain. Gitu. Dia ada hadis lain. Bukan tak ada hadis, ada. Cuma Imam Bukhari tak mahu pakai cara dia tu. Sebab apa? Bagi Imam Bukhari ni kuat ni. Yang sebut tiga ni, bahkan empat tu kuat. Ada hadis yang kuat. Yang kata angkat tangan sekali itu tidak setinggi, tidak setara dengan hadis-hadis ni. Walaupun sahih, tapi tidak sesahih yang tersebut di dalam Sahih Bukhari. Sebab itu Imam Bukhari. Mereka kata yang lain-lain yang semua ni semua mansukh semua. Semua mansukh. Jadi yang ada hanya ketika mula-mula saja. Yang lain-lain mansukh. Sebab kalau nak pakai, nak kira angkat tangan ni, bukan yang Ibnu Al-Arabi sebut 5 saja sebenarnya. Ni yang dia sebut ni dalam ahli sunnah. Kalau pergi keluar lagi, Syiah setiap kali tunduk, setiap kali bangun, semua ada. Semua angkat tangan. Faham nak pakai kau? Lepas tu sahih juga. Kalau sahih, kamu tak mahu pakai, kenapa? Dia tanya. Jawabnya, orang-orang yang terima angkat tangan pada beberapa tempat tadi, dia kata yang selain daripada yang tersebut itu, kalau ada pun dan sahih pun mansukh. Mereka kata, Imam Abu Hanifah kata, kenapa yang tu saja mansukhnya? Mansukh semua. Tinggal satu. Mula-mula. Dia kata, kalau itu, kamu tak boleh kata apa kepada orang yang kata begitu. Kamu pun sepatutnya jangan kata apalah kepada kami. Kami kata mansukh juga. Dia kata, mereka kata begitulah. Jadi Imam Abu Hanifah jelas satu saja. Allahu Akbar mula-mula. Lepas tu tak angkat. Dia ada beberapa hadis pegangan nanti kita akan bincangkan akan datang. Nanti kita akan bincangkan akan datang. Banyak ni pun. Jadi begitulah. Melalui bahagian pertama tajuk bab ini, bahagian pertama tajuk bab tu kita bagi dua. Bahagian pertama, bahagian kedua. Bahagian pertama tajuk bab ini Imam Bukhari secara isyarat mahu menyokong pendapat jumhur ulama dan menolak pendapat-pendapat yang lain. Itu maksud. Jadi pendapat jumhur ulama apa? Sunat. Sunat. Bab raf'il yadain fi takbiratil ula. Dia sebut ini. Angkat kedua tangan pada takbir yang pertama. Itu mengikut jumhur ulama sunat. Imam Bukhari pun kata begitu. Dan memang ada. Yang paling kuat sekali angkat tangan ni dalam banyak-banyak takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun tidak wajib. Usahakan yang lain-lain. Angkat tangan tu bukan takbiratul ihram tu sendiri. Jadi angkat tangan tu yang paling kuat, paling tinggi kedudukannya ketika takbiratul ihram. Itu pun sunat mengikut jumhur ulama. Ucapan tu sendiri lain. Ucapan tu lain. Ucapan tu kita dah bincangkan sebelum ni. Dan menolak pendapat-pendapat yang lain. Kedua, ni ada dua masalah kan? Masalah khilafiyah ni. Khilaf di kalangan ulama. Tapi Imam Bukhari tak sebut. Dia pilih yang mana? Dia tak sebut kan tadi. Bab takbiratul ihram ketika takbir, bab mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama. Takbir pertama tu maksudnya takbiratul ihram lah. Dia tak sebut hukumnya. Dia tak sebut. Cuba dia sebut ketika mana? Betul-betul ketika mula-mula angkat tangan. Serentaklah.
Dia tak sebut juga. Apa hukum dia tak sebut. Kenapa? Itu kaedah lah. Kalau orang yang ingat usul tajuk bab yang dibuat oleh Imam Bukhari, dia faham lah. Maksudnya Imam Bukhari nak meraih pendapat-pendapat yang lain. Memang ada dalil belaka tu. Orang yang kata macam lain pun, dia ada hujah dia. Dan masing-masing hujah tu kuat juga. Dengan sebab itu Imam Bukhari tak kata apa. Cuma dia kata ada di situ. Takbir, angkat kedua tangan itu pada ketika tu. Sekadar tu. Kedua, berkenaan dengan masalah mengangkat kedua belah tangan ketika bertakbiratul ihram itu, adakah ia ketika mula-mula diucapkan takbiratul ihram atau sebelumnya sedikit atau selepasnya sedikit? Itu masalah kedua. Sebab ada macam-macam tu orang buat. Dan riwayat pun ada macam-macam. Riwayat pun ada macam-macam. Itu bahagian kedua tajuk bab. Ma'alif titahi sawa'an. Itu bahagian kedua. Bagi Imam Bukhari, serentak. Ketika mula-mula tu, mengucapkan takbir. Masa itulah angkat tangan. Serentak. Dan berhenti pun serentak. Dengan ra ucapan akbar tu, tangan pun letak. Gitu. Itu bagi Imam Bukhari. Bukan dahulu sedikit ataupun kemudian sedikit. Itu bukan pilihan dia lah. Walaupun ada pendapat itu.